Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, masya-Allah. Dia baru nak panas kan? Siap dia macam sembang-sembang sikit, tak apalah tuan-tuan. So insya-Allah itu ayat daripada surah Al-An'am bermula ayat 4 dan ke-5 tuan-tuan. Ayat 4 dan ke-5 surah Al-An'am itu surat 128. So kalau saya boleh cerita sikit dah tuan-tuan. Untuk ayat ni tadi, dua ayat ini menceritakan gambaran generasi muda manusia, generasi manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah, kan, malah mempermain-mainkan ayat Allah, kan. Kalau saya boleh baca sikit maksudnya, dan setiap ayat daripada ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka, itu orang kafir semuanya diingkari, kan. Sesungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka berita-berita yang mereka perolokkan tadi. Masya Allah. So tuan-tuan, kalau saya boleh teruskan pada panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki. Ustaz, mungkin boleh tak Ustaz bantu saya? Sekejap, tolong ni. Mungkin Ustaz boleh bantu saya Ustaz. Mungkin ada yang tertanya-tanya apa maksud memperolokkan, apa maksud orang kata mendustakan ayat Allah. So Ustaz, kalau saya boleh tanya soalan, apa sebenarnya Ustaz azab di dunia ni bagi orang yang cuba melawan-lawan ayat-ayat Allah ni, Ustaz, boleh, kalau Ustaz boleh bantu silakan Ustaz, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ustazah Aisyah dan juga Ustaz Anas dan juga sahabat-sahabat yang berserta dalam program kita pada malam yang baik. Okey, boleh tak Ustaz bantu saya? Sekejap, tolong ni. Di mana alhamdulillah kita telah dengar bacaan yang dibaca oleh Ustazah sebentar tadi tentang mengenai Allah kita tentang Al-Quran Karim berdasarkan pada keadaan manusia ini. Bukan zaman kita saja, tetapi sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Di mana sejak zaman Nabi Muhammad, tatkala mana dibaca saja ayat Al-Quran Karim pada manusia ini, mereka sentiasa berpaling daripada ayat-ayat Allah. Berpaling daripada ayat Allah ini satu musibah yang kita kena faham. Maknanya kita ni tak ambil pengajaran daripada ayat-ayat Allah tadi. Allah akan jadikan dalam hidup manusia ni bukan sekadar dia ni dalam keadaan dia berpaling, tetapi dalam dua ayat yang Ustazah baca sebentar tadi, yang pertama Allah cerita tentang mereka berpaling, yang kedua mereka dalam keadaan yastahzi'un. Yastahzi'un maknanya mengejek-ngejek terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya perangai manusia ni bukan kalau dia sekadar paling, satu perangai yang buruk. Satu lagi perangai yang buruk lagi, dia mengejek dan memperolok-olokkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpaling daripada ayat Allah ataupun orang yang tak nak, katakanlah orang yang tak nak terima Al-Quran, apa kesan dalam hidup dia di atas dunia ini? Dasar pada apa yang Ustazah tanya sebentar tadi. Kalau kita baca dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang orang macam ni, Allah jadikan kehidupan yang sempit. Allah sediakan hidup mereka tu dalam keadaan yang susah. Dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Allah Subhanahu wa taala sebut, siapa yang berpaling daripada peringatan aku, berpaling daripada Al-Quran, zikri. Al-Quran ni banyak nama selain daripada Al-Quran, selain daripada yang disebut zikr ataupun Al-Furqan, dan banyak lagi lah nama-nama Al-Quran Karim ini. Allah Subhanahu wa taala sebut, siapa yang berpaling daripada ingat pada Allah ataupun berpaling daripada Al-Quran Karim, Allah janjikan pada dia, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang macam ni kehidupan dia akan menjadi sempit. Dia akan jadi susah dalam hidup dia di atas dunia. Masuk sempit di atas dunia ni apa dia? Dalam hidup kita ni tak pernah jadi bahagia. Sedangkan orang yang hidup di atas dunia ini, dia satu benda yang kita nak di atas dunia ini ialah kebahagiaan. Itu yang kita nak di atas dunia ini. Tapi bila kita tidak menerima Al-Quran, maknanya kita menghilangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Bahagia ni bukan orang yang rumah besar, tidak. Bahagia ni bukan orang yang harta benda banyak. Kita jangan salah anggap, kita jangan ingat orang bahagia bila dia memiliki istana dalam hidup dia, maka bahagialah dia. Orang bahagia ni bukan orang yang memiliki kenderaan mewah, tapi orang yang bahagia ni
apabila kita memiliki Al-Quran. Apabila kita memiliki ayat-ayat Allah dalam hidup kita, bahagialah hidup kita. Tapi kalau sekiranya kita ni tidak memiliki Al-Quran, kita tidak memiliki ayat-ayat Allah dalam hidup kita, Allah kata, kamu akan dicelakakan dalam hidup. Dicelaka dalam hidup. Kerana dia, kerana kamu paling tadi. Kalau kamu tak paling, kalau kamu dengar, patutnya wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibaca ayat Quran pada kamu, hendaklah kamu dengar dan kamu diam. La'allakum tuflihun. Allah cipta demikian. Mudah-mudahan kamu berjaya. Tapi bila kamu berpaling daripada Al-Quran tadi, benda yang kamu akan dapat, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah sediakan perjalanan hidup yang sempit. Semakin orang sepatutnya, semakin kita lama hidup, semakin meluas. Kita akan jadi luas. Sebab perjalanan hidup kita ni daripada sempit kepada luas. Ustaz dah perasan tak? Dalam hidup kita ni, Allah jadikan kita datang daripada tempat yang sempit. Tempat yang sempit daripada kandungan ibu. Kemudian kita keluar ke alam dunia. Kemudian dunia ni jauh lebih luas daripada kandungan ibu kan. Kemudian di akhirat, masuk dalam kubur jauh lebih luas daripada dunia. Kemudian kita bangkit di akhirat jauh lebih luas daripada alam kubur. Bila kita masuk dalam syurga jauh lebih luas daripada yang disebut dengan padang mahsyar. Ini maknanya hidup kita ni sepatutnya jalan semakin luas. Tapi ada orang yang hidup dia semakin jalan dia sempit. Dia datang daripada tempat yang sempit, kemudian dia semakin menyempit dalam hidup dia. Kenapa dia jadi menyempit pada diri dia? Jawabnya kerana dia tak terima Al-Quran, ataupun dia tak terima ayat-ayat Allah dalam hidup dia. Bila dia tak terima ayat Allah dalam hidup dia ni, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah sebut kehidupan dia akan jadi sempit. Bukan sekadar sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan dia akan dibangkitkan di akhirat nanti dalam keadaan buta. Bila dibangkit dalam keadaan buta, dia tanya Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Tuhanku, kenapa kamu bangkitkan aku dalam keadaan buta? Faqad kuntu basira. Sedangkan aku dahulu aku dalam keadaan celik mata. Lalu Allah jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah Subhanahu wa taala sebut, demikianlah kamu waktu mana kami datangkan ayat-ayat kami di atas dunia. Maksudnya datang ayat Allah ni apa dia? Selain daripada Al-Quran, ayat Allah. Corona yang berlaku ni ayat Allah. Kita kena faham, yang berlaku virus yang sedang bergerak dalam masyarakat kita ni dia panggil ni pun di antara ayat Allah. Ataupun apa lagi ayat Allah, diri kita ni pun ayat Allah. Diri kita ni, kita boleh tengok sekarang ni, keadaan diri kita ni ayat Allah. Banyak lagi ayat-ayat Allah yang Allah sedang tunjukkan di atas muka bumi. Tiba-tiba kamu berpaling daripada ayat Allah. Bila kamu berpaling saja, Allah SWT sebut di akhirat nanti, di dunia pun kamu hidup sempit, di akhirat pun dalam keadaan mata yang buta. Lalu dalam keadaan demikian, ditanya Allah, kenapa demikian? Lalu Allah SWT jawab, qala kadzalika atatka ayatuna. Demikianlah kami ketika mana didatangkan ayat-ayat kami di atas dunia. Ayat Allah ni termasuk dengan khutbah Jumaat, termasuk dengan kuliah, termasuk ni program yang kita buat malam ni. Di antara ayat Allah dipanggil. Ayat Allah ni bila dibaca ayat Quran, ayat Allah, ataupun apa saja yang boleh menjadikan diri kita ni menyedari hakikat kita ni hamba Allah tu pencipta kita, ni ayat Allah dipanggil demikian. Bila kita sebut satu ayat Allah SWT ni, Allah kata wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah aku balas pada diri kamu. Bila sampai di akhirat ni aku buat tak reti, tak kenal pada diri kamu. Kerana apa dia? Kerana kamu hidup dalam keadaan yang kamu tidak mencari kebahagiaan yang sebenar dalam hidup kamu, tapi kamu cari kesempitan dan kesukaran dalam hidup kamu. Rugi pada diri kamu demikian. Ini mukadimah dalam perbincangan kita salah. Mudah-mudahan para hadirin sekalian dan sahabat-sahabat boleh memahami sedikit tentang perjalanan yang ayat-ayat Allah SWT ini. Wallahu a'lam. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi diucapkan pada Ustaz Ahmad Dusuki. Ya Allah, opening atau orang kata mukadimah ni pun dah rasa macam banyaknya kena tembak. Ya Allah tuan-puan. So apa yang anda dapat daripada perkongsian Ustaz tadi, cuba komen. Kita nak tengok. Dia bukan sekadar dengar saja, cuba komen. Moga-moga
dapat manfaat untuk sahabat-sahabat yang lain. Kalau tanya saya sendiri yang mendengar sangat khusyuk, ya Allah, ya Allah, betul lah Ustaz kata kita ni datang daripada rahim seorang ibu yang sangat sempit. Bila kita keluar, sepatutnya hidup kita tu lebih berkembang lah, lebih luas. Tapi kenapa bila kita meninggal, kita mati, hidup kita jadi sempit, mata dibutakan pula, dibangkitkan tu satu sebab bila kita mendustakan ayat Allah, ya Allah. So tuan-puan, itu yang saya dapat daripada perkongsian Ustaz tadi. So saya sangat terkesan. Saya harap ramai lagi dapat sama-sama dengan kita malam ni kan. Hari ni mungkin hari Tahir Islam, tak tahulah, tapi mungkin malam ni kita ikan dengan imarahkan majlis ilmu malam ni. So tuan-puan yang baru masuk, selamat datang. Anda masuk boleh terus share banyak-banyak insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih diucapkan pada Ustaz Ahmad Dusuki. So kita nak terus ke panel kita yang kedua tuan-puan. Ustaz Anas, kita nak tanya Ustaz Anas. Ustaz, tadi Ustaz Dusuki ada sebut dengan saya, apa tu dengan kita semualah hidup sempit kan, nanti dibangkitkan dengan keadaan mati yang buta, sedangkan kita elok celik Ustaz. Tapi mungkin ada orang tak tahu, dan jawapannya tadi adalah berkait dengan Al-Quran lah. Kalau saya boleh straight kan, mungkin Ustaz boleh bagi tahu kami Ustaz, apa pentingnya Ustaz, pentingnya bila kita belajar Al-Quran. Silakan Ustaz, insya-Allah. Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dusuki sudi bersama kita malam ini, insya-Allah bersama saya Ustaz Aisyah dan semua tuan-puan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Dan insya-Allah malam ini tuan-puan, kita nak sama-sama dalam secebis bahagia ini dalam topik bala meninggalkan Al-Quran tuan-puan. Adalah hari ini bila kita kata tentang meninggalkan Al-Quran ini, adakah kata menjadi satu kesalahan? Sudah pastilah tuan-puan, dia adalah satu kesalahan. Cuma ramai orang tak tahu kenapa kena bersama ataupun kenapa kena amalkan Al-Quran dan kenapa kena selalu kita berdampingan dengan Al-Quran tuan-puan. Jadi inilah antara saya nak kongsikan dengan tuan-puan satu kisah saya rasa penting untuk kita sama-sama ambil teladan pengajaran sama-sama, dan ini berlaku depan mata saya sendiri tuan-puan. Ada satu hari ini sekadar untuk pengetahuan dan kita ambil pengajaran, kita tak perlu cari siapa orang tu, tak perlu pun. Satu hari ni tuan-puan, apa yang berlaku adalah kita di sini di Pusat Quran Azdan, kita menjalankan pengajian Al-Quran. Kita bimbing orang macam mana boleh untuk mengaji daripada pelbagai tahap, daripada peringkat bawah sampailah peringkat mahir. Dan satu hari ni ada seorang hamba Allah ni datang dalam keadaan yang nak belajar. Dan bila dia nak belajar tuan-puan, apa yang berlaku? Satu masa ni dia tiba-tiba senyap. Tiba-tiba senyap, dan apa yang kita dapat tahu, tiba-tiba dia mesej balik. Dia kata suami dia tak bagi belajar mengaji. Dia kata suami dia tuan-puan dengar baik-baik ayat dia adalah suami dia tidak bagi dia ataupun tidak izinkan dia belajar mengaji tuan-puan. Dan inilah apa yang berlaku dalam masyarakat kita tuan-puan, tentang tak fahamnya tentang agama, sehingga rasakan belajar mengaji ni adalah perkara yang tidak penting ataupun boleh diabaikan. Mungkin hari-hari tuan-puan kita dengar yang kita mesti jaga solat tuan-puan. Betul? Dan sama juga macam mengaji Al-Quran tuan-puan, kalau kita jaga solat tanpa ilmu, jaga solat hari-hari tanpa ilmu, tanpa baca Al-Quran dengan betul, dalam terutamanya Al-Fatihah tuan-puan, kita risau. Kita solat tanpa ilmu, kita risau sia-sia tuan-puan. Dan inilah yang kita nak beritahu. Yang pertama, antara sebabnya kenapa penting belajar mengaji ni, tuan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sekadar kita nak sama-sama untuk memahami apa perkara yang berlaku tuan-puan, adalah yang pertama, ramai orang ingat belajar mengaji adalah perkara sunat, ataupun baca Al-Quran, amalkan Al-Quran adalah sunat ataupun harus. Jadi tuan-puan, satu dalil yang sangat jelas yang ramai orang mungkin tak tahu adalah wajibnya baca Al-Quran tu dengan sempurna tuan-puan. Allah kata Allah firman dalam Al-Quran, waratilil Quran tartila. Baca Al-Quran ni bukan sesaja je. Baca Al-Quran dengan tartil, dengan sempurna tuan-puan. Pentingnya baca Al-Quran dengan sempurna. Dan hari ni kesilapan yang ramai kita tanya tuan-puan, ini yang
ramai orang bila kita tanya baca Quran ni sunat ke wajib, kata sunat. Ramai orang kata sunat tuan-tuan. Mungkin dia tidaklah ada di dalam rukun Islam tuan-tuan. Mungkin sebab orang ingat macam dia tak wajib sebab dia tak ada dalam rukun Islam. Tapi tuan-tuan, ada banyak lagi perkara-perkara wajib yang dia tak ada dalam rukun Islam. Ini antara ni tuan-tuan. Dan yang kedua adalah ramai ni orang dia rasa selesa dengan ibadah yang dia lakukan sekarang tuan-tuan. Bila kita tanya solat, bila kata mengaji. Tapi tuan-tuan, ramai orang tak tahu solat yang bagaimana Nabi solat. Hanya solat ikut-ikutan tuan-tuan. Sama juga dengan mengaji. Bila kata mengaji, bila semak ataupun bila baca depan guru, waktu kecil-kecil dulu. So itulah punca kenapa orang kata terlalu selesa sehingga kan nak kata ibadah yang ala-ala kadar tuan-tuan. Guru saya pesan tuan-tuan, syurga Allah tu mahal. Dia bukan semudah kita buat ala-ala kadar saja. Kalaulah semua orang boleh buat ala-ala kadar saja ibadah, sudah pasti semua orang dengan mudahnya dapat syurga. Tapi tuan-tuan, Allah janji ada orang yang dapat syurga, ada orang dapat neraka tuan-tuan. Dalam Al-Quran sendiri ada contoh-contoh, tuan-tuan boleh baca dan dalami sendiri contoh-contoh kriteria. Allah dah bagi dah jawapan bocor dalam Al-Quran. Dan tuan-tuan, kita nak hari ni kita nak jadi hamba Allah yang lebih, yang kata kita nak, kalau kita boleh jumpa pemerintah, pemimpin, orang yang hebat, kita boleh jumpa dalam keadaan yang nak buat yang terbaik tuan-tuan. Kita mungkin buat majlis yang terbaik, yang paling sempurna. Tapi tuan-tuan, kalau ibadah, jangan kita buat ala-ala kadar tuan-tuan. Kita buat ibadah, cuba baiki, belajar ibadah yang lebih baik tuan-tuan, ibadah yang lebih sempurna tuan-tuan. Dan ia diperlukan kepada ilmu tuan-tuan. Dan bila kita kata seterusnya adalah kenapa yang berlakunya ramai orang dia tidak ambil berat pasal mengaji ni. Ramai orang dia tak tahu yang sebenarnya tuan-tuan, ini adalah antara nafkah yang wajib kita berikan kepada sama ada anak beranak anda, pasangan. Nafkah wajib apa tuan-tuan? Nafkah batin ni bukan sekadar nafkah tu saja tuan-tuan, tapi nafkah ilmu, nafkah agama, nafkah ilmu agama. Pentingnya kita berikan kepada ahli keluarga kita. Dan seperti mana satu kisah yang berlaku pada zaman Khalifah Umar. Ada seorang lelaki dibawa, dia kata anak dia derhaka dengan dia. Dia cakap dengan Sayyidina Umar, dia kata anak aku derhaka dengan aku. Dan Sayyidina Umar waktu tu dia tak ambil terus, dia selidik dulu. Dia kata dengan anak dia, dia kata antara kewajipan ataupun nafkah yang mesti diberikan kepada anak, yang pertama adalah mencari isteri yang baik untuk anak tu. Yang kedua, bagi nama yang baik. Dan yang ketiga tuan-tuan, kita nak highlight yang ketiga ni adalah mengajarkan ilmu membaca Al-Quran. Di dalam kisah tersebut, mengajarkan ilmu membaca Al-Quran antaranya tuan-tuan. So ni tiga perkara ni tuan-tuan. Tapi nak highlight adalah nafkah yang kita sering kali abaikan. Yang kisah yang tadi saya cerita tu, kenapa boleh halang isteri tak pergi mengaji tuan-tuan. Dan baru ni saya nak bagi tahu anda, sangat-sangat menyedihkan. Supaya kita boleh sama-sama mengingati tuan-tuan, adalah ada satu kisah pelajar kita diceraikan talak satu sebab pergi belajar mengaji. Innalillah. Sangat menyedihkan tuan-tuan. Apa yang berlaku dengan orang kita ni tuan-tuan? Rasa adakah dia sanggup nak tanggung dosa isteri dia sampai dia tak nak hantar anak dia? Kalau diri sendiri tak boleh hantar atau tak boleh mengajar, pergi hantar orang yang boleh mengajar. Dan inilah bagi saya apa yang menguatkan kita hari ni, saya, Ustazah Aisyah dan bersama Ustaz Al-Fadil, Ustaz Bisuki, untuk kita ni turun padang, ajak orang-orang kita kesedaran sedikit tentang pentingnya tuan-tuan belajar mengaji. InsyaAllah itu saja daripada saya untuk sesi pertama ni. Saya serah balik kepada Ustazah Aisyah. Okey, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ya Allah, ya Tuhanku.
Aduh, saya tersentak lagi sekali bila Ustaz sebut. Saya sebenarnya bila tahu isu yang isteri ditalak tu, ya Allah, terkejut sangat tuan-puan, apa nak jadi. Kan, apalah. Tuan-puan, apa pun insya-Allah, terima kasih sekali lagi pada Al-Fadhil Ustaz Anas Azami. Apa yang saya dapat tadi, ya Allah, jangan selesa sangat dengan ibadah kita tuan-puan. Sebab tu kita ni always hari-hari kena sentiasa menuntut. Kalau mengaji kena talaki, kan, kalau kita dalam ibadah kena perkemaskan ibadah kita, kan. Moga-moga dipermudahkan urusan kita. Moga-moga Allah pandang setiap amalan kita tuan-puan, insya-Allah. Okay. So kalau ada yang baru masuk, selamat datang. Masuk dengan gembira. Bantu saya untuk kekalkan share banyak-banyak, insya-Allah. Moga-moga ramai lagi dapat sama-sama berkumpul dalam majlis ilmu malam ni, insya-Allah. Okay. Okay, so kita nak teruskan tuan-puan. So sekali lagi saya akan memperdengarkan. Kita akan baca ayat dalam surah Yunus. Surah Yunus tuan-puan, ayat yang ke-61. Anda boleh buka Al-Quran muka surat 215. Muka surat 215. Surah Yunus ayat 61. InsyaAllah, jom. Saya baca. Anda boleh tengok skrin. Jom kita kongsikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan idh tufiduna fihi وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أكبر إلا في كتاب مبين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah tuan-puan, itu ayat yang ke-61 daripada surah Yunus muka surat 215. Ya Allah, kalau saya boleh ceritakan sikit, ayat ni tentang Al-Quran adalah panduan hidup umat Islam yang wajib kita ambil berat dari segi pembacaannya dan mengamalkannya. Dan mungkin saya boleh terus pada Ustaz Busuki. Ustaz, boleh tak share dengan kami, Ustaz, sebenarnya apa kesan, Ustaz? Apa kesan kalau kita ni ambil mudah sangat, ambil ringan sangat dalam mengaji Quran, Ustaz? Silakan, Ustaz. Kesan yang besarnya ialah kita kerugian dalam hidup kita. Insya-Allah. Kita akan rugi apabila kita Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu anugerah yang terindah dalam hidup. Dalam hidup kita ni, bila kita dapat Al-Quran ni, maknanya satu anugerah kita dapat syurga di dunia, dia panggil. Siapa yang dia tak dapat Al-Quran, maknanya gambaran dia tak dapat dah syurga dalam hidup dia. Bila kita dapat Al-Quran Karim dalam hidup kita, kita dapat satu jalan yang penuh dengan cahaya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan bagaimana untuk kita dapatkan ganjaran yang lebih besar di akhirat nanti. Satu, kita dalam hidup kita ni jangan kita putus asa dalam kita berbuat amalan-amalan soleh yang diajar melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dipanggil Al-Quran Karim. Dalam ayat yang Ustaz dah baca sebentar tadi tu, jelas ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu rangsangan dalam kehidupan kita supaya kita jangan kita rasa sayu dan sedih apabila kita berbuat amalan-amalan yang baik yang diajar melalui Al-Quran Karim. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa ma ya'budu an rabbika mithqala dzarratin fil ard. Ni ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala jelas. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tak ada satu pun yang lenyap daripada pengetahuan Allah, daripada sehalus-halusnya mithqala dzarratin fil ard. Sehalus-halusnya kamu buat dalam hidup atas muka bumi. Benda apa yang paling halus kita buat dalam hidup kita? Prasangka ataupun benda yang halus dalam hidup kita, ikhlas.
Ni benda-benda yang terlibat dalaman dia panggil. Orang tak nampak pada diri kita yang terlibat dengan perasaan kita. Macam di kalangan kita kan malam ni, ada yang dia tengok saja ada live. Kemudian dia tengok saja, dia kata, ada yang kata nak dengar lah, nak duduk lah, misal contohnya. Yang dia nak duduk dengar tu Allah akan tulis pada diri dia. Ada yang memang dah bersiap awal-awal lagi. Malam ni ada rancangan secebis bahagia misal contoh di tempat kita ni. Kemudian ada di kalangan dia dah bersiap awal-awal lagi. Semua persiapan dia tu ditulis di sisi Allah. Manakala orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala tutup jalan pada dia. Tak jumpa pada diri dia, walaupun orang dah bagi tahu, walaupun orang tunjuk jalan dalam hidup dia, dia tak terjumpa benda-benda yang baik dalam hidup dia ini. Allah tutup. Dia jumpa benda yang tak baik saja. Manakala orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang pada dia, lalu Allah buka jalan-jalan bahagia. Allah tunjuk jalan-jalan untuk dia berbuat benda yang baik. Bila Allah buka jalan untuk dia berbuat benda baik yang baik itu, dia jangan kecewa. Kita jangan kita kecewa. Kita tengok misal contohnya, kita buat live ini misal contoh sana kan. Kadang-kadang kita tengok ada ramai yang view yang tengok. Ada yang kadang-kadang tak ramai view yang tengok misal contoh. Kita jangan sedih, jangan duka cita. Sebab Allah lah yang membuka hati-hati manusia. Allah lah yang menggerakkan jiwa mereka. Lalu kalau dah Allah kata orang ni layak untuk dapat hidayah daripada Allah, Allah buka, senangkan pada mereka tersebut untuk mereka menuntut ilmu dan belajar. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni kata walaupun benda tu misqala dzarrah, walaupun benda tu halus sebesar zarah di atas muka bumi, wala asghara min dzalik. Dan apa yang paling kecil daripada itu pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Yang lebih kecil daripada itu pun wala akbar illa fi kitabim mubin. Hujung untuk Allah kata yang besar mana pun aku mesti catat, mesti aku bagi ganjaran untuk diri kami. Jadi orang yang saya dengar Ustaz cerita sebentar tadi sampai kena cerai kerana belajar Al-Quran. Benda apa yang didapat seorang suami yang cerai isteri kerana semata-mata isteri belajar Al-Quran kan. Kamu wahai suami, bila kamu biarkan isteri kamu dalam keadaan kejahilan, kamu nak isteri kamu dalam keadaan kemaksiatan, kamu akan jadi kerugian dalam hidup kamu. Bukan kamu dapat apa-apa, kamu dapat apa? Daripada seorang isteri yang mendedahkan aurat, yang tak boleh baca Quran, yang hidup dia dalam keadaan yang sengsara dengan kehidupan dia, yang cuba membahagiakan dengan cara dunia. Benda apa yang dia akan dapat daripada benda yang demikian? Dia tak dapat apa-apa dalam hidup dia. Dia akan dapat kecelakaan dan kesengsaraan. Isteri dia bukan menjadi semakin taat pada dia, tidak. Tetapi isteri dia semakin menjadikan hidup dia ini menjadikan kesengsaraan dengan isteri yang berbuat maksiat, yang tak taat pada Allah SWT. Demikian juga ada orang yang sampai peringkat suami sebut tak boleh belajar Al-Quran. Yang Ustaz cerita sebentar di awal-awal tadi. Nak gambarkan pada kita, ini satu sikap yang tak sepatut ada di kalangan kita. Patutnya kita ni patut berlumba, dah berkejaran, dah buka ruang. Dah kita dah tak boleh baca Quran. Suruhlah anak-anak kita, isteri kita untuk belajar Al-Quran Karim. Rasulullah SAW ajarkan alimu auladakum. Ajarlah anak-anak kamu dan keluarga kamu dengan bitilawatil Quran, dengan bacaan Al-Quran yang baik. Banyak kan dalil-dalil Rasulullah SAW ajar dalam hidup kita ni, hidup untuk mendapatkan ganjaran yang banyak dalam hidup. Jadi jangan kita rasa sayu, jangan kita rasa sedih dalam hidup kita tatkala mana kita berbuat benda yang baik dalam hidup kita. Bahkan kita kena rasa gembira kita kerana kita di antara orang yang sedang berbuat benda yang baik. Yang ni, yang kerana benda yang baik ini ada ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang Ustaz dah baca tadi. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Allah kata tak adalah kamu wahai Muhammad dalam menjalankan satu urusan, dalam masalah apa pun, ataupun dalam kamu membaca satu surah ataupun ayat Quran, ataupun kamu mengajar manusia dalam mengerjakan satu amal usaha yang baik. Allah gunakan demikian. Tiga benda tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut.
wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin. Dua. Yang ketiga, wala ta'maluna min amalin. Yang ketiga, dan apa sahaja amalan-amalan yang kamu kerjakan. Maknanya tiga benda yang dibaca oleh Ustazah tadi ada dalam surah Yunus ini. Dalam hidup kita ni biar kita dapat semua tiga-tiga. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ma ya'dhubu an rabbik. Allah sekali-kali tidak akan melepaskan semua benda yang kamu buat tiga-tiga tadi, dan kamu akan dapat ganjaran yang besar di sisi Allah dalam hidup kamu. Para penonton, sahabat-sahabat sekalian, kita nak apa dalam hidup kita? Kalau kita tanya, kita nak duit banyak ke? Kita nak kereta mewah ke? Kita nak dalam hidup kita ni, kita nak apa dia sebenarnya dalam hidup kita ni? Kalau tidak, kerana kita nak bahagia. Bagaimana nak bahagia dalam hidup? Dengan Al-Quran. Kalau kita tidak dengan Al-Quran, kita tidak akan bahagia dalam hidup kita. Bila kita bersama dengan Al-Quran, kita akan jadi bahagia dalam hidup kita. Allah ajar macam mana untuk kamu nak jadi bahagia dalam hidup kamu. Baca, hafal, kemudian kamu amal, kemudian kamu tadabbur, kemudian kamu hidup dengan Al-Quran. Suasana hidup kamu dengan Al-Quran baru menyebabkan kamu ni ahlul Quran, yang menyebabkan diri kamu ni akan dapat ganjaran berterusan dalam kehidupan kamu, sehingga kan kamu dapat dipanggil nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada kamu sampai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mudah-mudahan kita dapat amalan yang demikian. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Terima kasih sekali lagi Ustaz Ahmad Bisuki. Awal saya tanya soalan, Ustaz terus jawab, Pak, dia tertusuk lagi. Bila Ustaz kata apa kesannya tinggal Quran, rugi tuan-puan. Dan saya memang terkesan sangat bila Ustaz Anas cerita tadi. Ustaz pun ada bahas juga pasal, ya Allah, apa yang dia dapat, apa yang wahai suami, apa yang anda dapat kalau anda ceraikan isteri anda dalam keadaan nak pergi belajar Al-Quran. Ya Allah, sebenarnya tuan-puan banyak sangat ayat tentang Al-Quran, tentang belajar Al-Quran. Hidup akan jadi tenang, hati kita akan jadi bahagia. Rezeki kita melimpah ruah, tak pernah fakir, tak pernah miskin. Ada je rezeki Allah bagi. Apa lagi yang kita nak? Kadang-kadang hidup kita ni macam ni lah tuan-puan. Bila kita hidup, kita tak tahu apa yang kita nak kerja, apa yang kita nak buat. Sebab itulah ada orang hidup tak tahu apa yang dia nak kejar sampai jadi tak tentu arah. Dan apa pun tuan-puan, saya nak ajak tuan-puan, hari ni saya lupa nak bagi tahu. Kan sebenarnya bila kita kongsikan tentang ba'ala ataupun azab bila kita tinggalkan Al-Quran kami di Pusat Quran Azdan tuan-puan, kita ada buat satu seminar. Seminar yang kita nak bantu masyarakat di luar sana, mainlah mengaji dengan kami, insya-Allah kami bantu anda. Dan kita ada seminar percuma sahaja, iaitu seminar mengaji ekspres. Bukannya saya kata ekspres tu belajar masa satu pandai ke? Tak juga tuan-puan. Maksud saya ini usaha keras kami untuk sama-sama nak bantu masyarakat, nak bantu ummah. Belajar Quran sama-sama, insya-Allah anda usaha, anda istiqamah, anda betul-betul committed, fokus, insya-Allah anda boleh baca Quran dengan baik. Okey, so link ada dekat bawah, anda boleh tekan link itu untuk kami bantu anda untuk join kami dalam seminar mengaji ekspres yang akan diadakan tak lama lagi lah, insya-Allah. Okey, so apa yang saya boleh katakan tadi, kalau saya nak kongsi satu lagi tuan-puan, kisah pelajar saya di sini di Pusat Quran Azdan ni. Saya ada seorang pelajar, saya tak ingat nama tuan ni, tapi tuan ni, ya Allah uji dia dalam keadaan Allah ambil ingatan dia tuan-puan. Lupa ingatan. Accident bukan, memang sakit dan lupa ingatan. Semua benda lupa, solat tak tahu, apa semua tak tahu. Masya Allah. Tapi satu hari beliau jumpa dengan kami, insya-Allah kami bantu dan bimbing, guide tuan tadi untuk boleh baca Al-Quran. Dan hari ini bila kita memang ada video, bila isteri beliau juga kata, ya Allah Ustaz, terima kasih bantu suami dia, kan satu keluarga dapat belajar Al-Quran dengan baik, Masya Allah. Saya tak boleh kata tuan-puan, tuan itu yang Allah uji dia bukan lupa diri, lupa ingatan, tak ingat semua benda. Tapi insya-Allah dengan ada sedikit usaha yang bersungguh-sungguh dalam nak belajar Al-Quran, masya-Allah, dengan mudahnya Allah bagi tuan-puan. So balik pada diri sendiri, sekali lagi saya nak ajak tuan-puan, satu keluarga, jemput saudara mara anda, sahabat-sahabat, jiran tetangga dan sebagainya. PKP macam ni, PKPB ni, duduk rumah tak buat apa, main kita belajar mengaji. Okey, tunggu apa lagi? Takkan nak tengok TV je, main kita bantu anda mengaji. Okey, tekan link kat bawah ni untuk sama-sama dengan saya, Ustaz Anas dan kita tim Azdan dalam seminar mengaji ekspres, insya-Allah. Okey, so mungkin untuk segmen Ustaz Anas, saya nak tanya Ustaz mungkin tadi, kita pun sebenarnya nak kata di penghujung jugalah, kan mungkin sekejap lagi kita nak pas pada Ustaz Bisuki. Mungkin Ustaz boleh lama sikit ke tak apa, tak masalah. Mungkin Ustaz Anas boleh
beri sedikit sepatah dua kata untuk kita punya penonton hari ini. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadirin yang saya hormati dan saya kasihi sekalian tuan-tuan, bagi saya tuan-tuan untuk di slot ini tuan-tuan secebis bahagia hari ini malam ini tak lain tak bukan tuan-tuan adalah bila kita dapat luangkan masa sebentar, kita bukan kita sangat-sangat kita committed ataupun bersungguh-sungguh dalam kita nak baiki kehidupan kita berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah tuan-tuan. Macam mana agama Islam itu disebarkan tuan-tuan, kita nak ikut macam tu tuan-tuan. Dan insya-Allah tuan-tuan, saya nak kongsikan kenapa untuk kata akhir saya adalah hari ini pesanan saya, betapa ramainya orang hari ini yang masih lagi sebenarnya di tahap tidak boleh mengaji sebenarnya tuan-tuan. Ada yang mungkin dia rasa sudah boleh mengaji, tapi rupanya bila semak baru tahu dan banyak kesilapan. Dan berdasarkan kajian 82% ramai lagi tak boleh mengaji. Dan biar kita tuan-tuan yang bersama kita malam ini, kita ni antara orang yang insya-Allah boleh upgrade ataupun improve bacaan Al-Quran kita, dan kita tak nak tergolong dalam 82% orang tak boleh mengaji dengan betul. Dan pesanan saya tuan-tuan adalah selagi mana Allah bagi kita peluang ni, ambil masa ni, peluang yang Allah bagi ni, kehidupan, kudrat, kesihatan, masa yang Allah bagi ni untuk kita baiki ibadah kita. Sebab takut tak sempat, sampai masa Allah tak bagi peluang dah tuan-tuan. Di saat Allah tak bagi peluang tu tuan-tuan, kita dah tak ada masa dah. Kita dah tak boleh buat apa-apa dah. Dan sebab itulah hari ni kita nak sama-sama tuan-tuan belajar dan kita bimbing tuan-tuan dalam seminar mengaji SPS secara online ni tuan-tuan. Walaupun secara online ramai orang dah dapat orang kata baiki bacaan Al-Quran dia, alhamdulillah. Dan ianya ditaja oleh pertubuhan yang kita bangunkan, hasil wakaf orang ramai, pertubuhan Azdan. InsyaAllah tuan-tuan boleh bersama, tuan-tuan boleh tekan link dekat bawah nanti. Dan tuan-tuan, yang kedua adalah pesanan saya, jangan tertipu dengan umur dan sihatnya tubuh badan tuan-tuan. Sebab mati tu bila-bila tak kira lah muda atau tua tuan-tuan, tak kira juga sihat atau tak sihat. Kalau Allah nak ambil, bila-bila je Allah ambil. So jangan tangguh-tangguh untuk kita improve kehidupan kita, baiki kehidupan kita, baiki ibadah kita. Dan tuan-tuan, satu lagi yang last sekali adalah semasa saya pergi ke kita dalam slot Assalamualaikum TV Al-Jirah, kesempatan tu kita ambil masa, saya sempat untuk kongsikan, kata guru saya, sebanyak mana kita nak bahagia, sebanyak itulah kita baca Al-Quran. So tuan-tuan, pentingnya tuan-tuan nak bahagia banyak-banyak, bacalah Al-Quran banyak-banyak tuan-tuan. Dan amalkan, bukan sekadar baca, amalkan Al-Quran dengan dalam kehidupan kita. Berakhlak tuan-tuan, akhlak dengan apa yang dilandaskan dalam Al-Quran. Dan apa saja kehidupan kita ni, syariah ke apa saja, hukum hakam, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Bukan ikut kata hati, ikut kata nafsu kita. Dan insyaAllah kalau tuan-tuan boleh amal perkara itu, insyaAllah kita nak sama-sama, kita nak berjaya dunia, berjaya akhirat, insyaAllah. Baik, suka saja tuan-tuan, saya nak ajak anda last sekali, kejap lagi kita nak ajak, jom kita bersama dalam mengaji Express. InsyaAllah di sana banyak perkara yang kita boleh sama-sama baiki. Dan dia adalah sesi yang panjang sebenarnya. Dia ada beberapa slot, 3 ke 4 kali slot. Dan insyaAllah tuan boleh daftar sekarang, tekan link kat bawah insyaAllah. Baik, tentu saja silakan Ustazah Aisyah. Terima kasih Ustaz Anas atas ingatan bersama. Sukanya saya bila Ustaz sebut pesanan guru Ustaz, banyak mana kita nak bahagia, banyak tu juga kita kena mengaji. Maksudnya tuan-tuan, saya yakin yang bersama dengan saya malam ni tadi 1.4K bersama saya. Ya Allah, ramainya hamba-Mu malam ni, ya Allah, meminta untuk bahagia. Tuan-tuan, banyak mana anak-anak bahagia. Saya tahu mesti anak-anak hidup bahagia, hati tenang, kaya raya, jiwa tu kaya. Kan, bukannya duit kaya, rumah besar, kereta besar, tak menjanjikan kebahagiaan tuan-tuan. Hidup mungkin bergaduh suami isteri, anak-anak,
membesar dalam keadaan tak dengar kata, mungkin anak-anak tak menjadi bahagia ke? Anda tanyalah diri. Kalau anda rasa bahagia, terserahlah. Okay, tapi saya sangat suka bila Ustaz kata banyak mana kita nak bahagia, banyak tu kita kena mengaji. Okay, so teman-teman, saya suka juga bila Ustaz kata jangan tertipu dengan usia kita, dengan sehatnya tubuh badan tu jangan tertipu. Ada orang tuan, saya baru ni ada mengajar dekat Hospital Putrajaya. Saya memang mengajar doktor-doktor dengan nurse-nurse, masya-Allah, mereka walaupun frontliner bekerja keras untuk nak selamatkan kita semua, nak bantu pesakit untuk sembuh daripada COVID-19 ni. Bila saya tanya, mereka sendiri pun kata ini je masa yang mereka ada kan. Mereka ada seorang patient, dia badan sadok, sihat lah, senang cakap sihat. Dia tiba pergi hospital, lepas tu dia woke up lah dekat dalam ward tu. Dia woke up, tiba-tiba pergi meninggal tiba-tiba. So nak cakap badan sihat tu kan, saya jadi serius lah, saya terkejut bila doktor tu cerita kat saya. Saya jadi macam, ya Allah, yang sehat macam gitu pun Allah boleh jemput. Bila-bila kita ni yang tak tahulah, dah 40 tahun, 50 tahun, bukan cerita pasal tua muda tuan-tuan, bukan. Kalau Allah nak jemput, bila Allah jemput, suka hatilah bila-bila pun. So kita ni, dah ready ke belum? Dah ready ke belum nak temu dengan Allah, nak jumpa dengan Allah? Saya kan kadang-kadang saya fikir, ya Allah, aku kalau nak pergi interview pun bersiap ke main, preparation tu ke main, setiap ada nota, setiap ada baju kemas sebagainya. Tapi kalau nak jumpa Allah, takkan tak nak buat persediaan, takkan nak pergi dalam keadaan tak bersedia, dengan tak ada ilmu, dengan tak boleh baca Al-Quran. So apa yang saya boleh katakan, tepuk dada tanya iman tu kan, tanya diri. Okay, kalau anda suami, anda sangat bertanggungjawab untuk bantu, untuk guide anak isteri anda boleh baca Al-Quran. Kalau anda tak boleh, anda boleh hantar mereka belajar mengaji. So tuan-tuan, saya nak jemput sekali lagi, anda boleh join kami dalam seminar rahsia pula. Dalam seminar mengaji Express, masya-Allah, anda boleh tekan link kat bawah. Mungkin ada yang tak pandai, ada yang kata macam saya tak boleh tekan link, anda boleh copy dulu link tu, anda send dekat orang lain, nanti dia akan jadi warna biru. Mungkinlah ada yang tak boleh. Sepatutnya di situ dia memang dah kala biru dah. Kan ada tekan-tekan tak mau. Copy dulu benda tu, send dekat orang lain, dia akan ada kala biru. InsyaAllah, okay? So, dan last kali point Ustaz Anas, saya suka selagi Allah beri peluang. Hidup kita ni, kita kalau dengan manusia tu, kemain lagi nak minta peluang kedua. Tak dapat kerja, pergi minta lagi. Kalau bergaduh suami isteri tu, maafkan saya abang, kemain. Tapi dengan Allah, kalau selagi mana Allah bagi je peluang. Tapi kita ni je hamba Allah yang tak pandai nak hargai. Sekali lagi kalau Allah tak bagi, tuan-tuan tak tahulah. Okay tuan-tuan, apa pun insya-Allah sekali kita terima kasih kepada Ustaz Anas atas bagi saya Allah penutup yang bukan penutup lagi lah untuk Ustaz punya sesi kan. Saya rasa macam terima kasih atas ingatan bersama. So kita nak terus pada panel kita. Mungkin Ustaz boleh ambil satu lagi pusingan ni. Saya tak akan baca ayat Quran, cuma saya nak kongsikan satu doa yang mungkin kerap kali kita baca teman-teman. Memang saya rasa ini memang orang kata doa yang memang famous lah. Cuba kita tengok doa ini kan. Doa ini kalau saya boleh bacakan dengan tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal harami wal bukhl wa a'udzu bika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, doa ini mungkin ada sedikit doa yang seumpama dengan ini. Kalau saya boleh minta Ustaz Dusuki, cuba Ustaz, mungkin Ustaz boleh bantu kami Ustaz share dengan kita orang, apa sebenarnya Ustaz pesan pada mereka-mereka ataupun kita ni Ustaz yang jenis suka sangat nak tanggung-tanggung untuk buat amal-amal kebaikan, amal-amal kebajikan Ustaz. Silakan Ustaz, insya-Allah. Sebenarnya dalam hidup kita ni, kita kena ingat bahawa di sana ada dua benda yang sering kali mengganggu diri kita ni. Yang pertama dipanggil gangguan syaitan, dan yang kedua yang disebut dengan hawa nafsu. Dan ada ulama dia bincang, syaitan ni biasanya dia akan buat peringkat permulaan saja. Dia akan ganggu kita peringkat permulaan untuk kita menjadi malas dalam kita nak baca Quran, ataupun kita menjadi lesu tak bermain pada diri kita, ataupun berlaku gangguan-gangguan rasukan dan masuk dalam tuaran kita. Lepas pada dia dah berjaya untuk dia menguasai kita, dia akan lepaskan pada nafsu, hawa nafsu untuk mengawal diri kita. Itu jahatnya syaitan dipanggil. Lalu doa yang dibaca oleh Ustazah sebentar tadi, di antara doa cara bagaimana Rasulullah SAW nak suruh kita terlepas daripada belenggu dua-dua tadi. Satu, belenggu gangguan syaitan. Yang kedua, belenggu yang disebut dengan hawa nafsu dalam diri kita ni, yang menyebabkan kita ni jadi malas, jadi tak nak untuk baca Quran, ataupun kita rajin baca WhatsApp, rajin
baca yang disebut dengan selain daripada Al-Quran, kita rajin baca, tapi dalam hidup kita baca Quran tu jadi malas. Padahal saya sentiasa sebutlah di mana-mana pun, bacaan Quran ni untuk jiwa yang untuk terus hidup. Kalau kita rajin baca yang disebut dengan selain daripada Al-Quran, jiwa kita lama-lama dia akan jadi mati. Dia jadi lesu, tak bermain. Cuba kita perhatilah orang yang, saya minta maaf nak sebut, orang yang menyanyi kan lagu-lagu dan sebagainya. Dia melagu-lagukan lagu-lagu ni. Lama-lama dia rasa bosan dengan lagu ni. Lagu yang dia nyanyikan itu, dia tak rasa semakin lama semakin manis. Berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran kita lagu dah selama lebih kurang 50 tahun pun umur kita yang Allah bagi pada kita, kita akan sentiasa rasa manis. Kadang-kadang mana Ustazah baca sebentar tadi, Ustazah sendiri saya rasa mesti Ustazah akan rasa seronoknya dapat baca ayat-ayat sebegini. Kita rasa seronok bila kita boleh melagukan Al-Quran. Siapa yang bagi pada kita rasa seronok tu? Kalau tidak Allah yang kurniakan pada diri kita. Allah kurniakan pada diri kita kegembiraan. Sebab tu kita kena beza. Orang barat, dia nak membahagiakan hati dia. Dia dengar muzik-muzik. Dia dengar barang-barang yang tertentu untuk menjadikan dia bahagia. Tetapi Allah, dia nak suruh kita jadi bahagia. Allah kurniakan pada kita Quran ni Allah SWT sebut ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Allah cerita demikian. Hendaklah kamu tahu, dengan kamu baca Al-Quran, dengan kamu berzikir pada Allah, berzikrillah. Zikir ni maknanya baca Quran, termasuk doa, termasuk dengan tasbih dan sebagainya. Berzikrillah tatmainnul qulub. Kamu akan jadi tenang jiwa kamu. Ini cara Allah SWT sebut dalam Al-Quran Karim. Banyak lagi ayat yang lain Allah SWT sebut, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Allah SWT sebut Taha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha, Allah sahajalah yang mengetahui maknanya. Aku tak turunkan Al-Quran ini untuk menyusahkan hidup kamu, menyempitkan diri kamu, tak. Tetapi aku turunkan Quran ini, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Tapi Allah SWT sebut, bila kamu hidup dengan Quran, hati kamu tu akan jadi semakin dekat dengan Allah. Hati jiwa kamu tu akan jadi rasa tenang pada diri kamu. Liman yakhsha, bagi orang yang takut pada Allah. Dalam hidup kita ni, para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kita nak suruh diri kita ni boleh membuang halangan ini untuk kita dapat kejernihan. Macam kita pergi ke sungai. Kadang-kadang kita pergi ke sungai penuh dengan dipanggil sampah sarap, penuh dengan yang disebut dengan rimbunan-rimbunan kayu yang menutup sungai itu. Macam mana kita nak suruh mendapat kembali air yang jernih? Kita perlu buang. Dalam Islam, kita nak buang yang namakan dengan halangan-halangan yang menyebabkan kita sukar nak baca Quran, kita baca doa. Baca doa itu menjadikan di antara doa yang sudah baca tadi lah. Ataupun Rasulullah ajar pada kita sebelum baca Quran, baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ini doa-doa yang memudahkan kita. Ataupun kita lepas pada kita baca Quran, baca doa lagi. Baca doa, Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina. Wahai Tuhan kami, tolong jadikan Quran ini sebagai satu kerinduan dalam hati kami. Wa nur sudurina. Dan bila kami baca Quran itu jadi cahaya pada jiwa kami. Wa jala'a ahzanina. Bila saya baca Quran dia, ya Allah, biar tak ada dah bebanan, rasa tekanan dalam hidup saya. Wa dhihaba humumina. Bila saya baca dia Quran, ya Allah, hilang segala masalah-masalah hidup saya. Wa humumina. Dan segala tekanan-tekanan yang membebankan dalam hidup saya. Selain daripada doa yang para penonton boleh ambil daripada yang Ustazah baca tadi, para penonton boleh baca doa-doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Yang lain pun ada juga tentang Al-Quran. Rabbi aqulubina. Ataupun baca doa Allahumma ja'al Qur'ana ratban Allahumma ja'al Qur'ana ratban bidzikri. Allahumma ja'alni ratban bidzikri. Ya Allah, tolong jadikan aku ni bila aku baca Quran dia jadi rutab. Jadi kurma yang sedap, manis sedap kurma tersebut. Rutab ni maknanya
Satu ke Rabban bidzikri. Aku ni kalau baca Quran dia jadi rutab, ya Allah. Jadi sedap baca demikian. Allahumma ja'al Quran Rabban bidzikri. Kita sebut demikian pada diri kita. Ya Allah, tolong jadikan aku ni dalam hidup aku ni rasa sedap je pada diri aku ni. Ni pada diri kita buat demikian pada diri kita. Kadang-kadang orang yang hidup dengan Al-Quran ni, kalau ustaz yang biasa hidup dengan Al-Quran, kita duduk seorang-seorang ni, kita dengar ayat-ayat Quran yang dilagukan kat telinga kita. Ni pengalaman saya lah. Kadang-kadang kita duduk saja-saja, kita akan ingat wasafati saffa fazajirati zajra fattaliyati zikra. Kita akan jadi dengar suara ada malaikat yang datang baca depan kita pun nak sambung ayat tersebut. Kita rasa nak sambung ayat tu. Kadang-kadang kalau orang yang hidup dengan lagu-lagu Al-Quran, dia macam orang yang hidup dengan lagu-lagu muzik-muzik hidup ni. Muzik-muzik kadang-kadang kita tengok jari dia tu tegak sendiri. Tapi cajalah orang yang hidup dengan Al-Quran, orang yang dia hidup dengan Al-Quran, dia rasa terhibur hidupnya, rasa gembira sungguh. Setiap kali mana dia berhadapan dengan masalah, dia akan dapat ketenangan dengan Al-Quran. Bila dia mendapati dengan Al-Quran tu, dia rasa lapang dalam hidupnya. Dia ada masalah je, dia pegang Quran. Ini maknanya di waktu itu Allah menurunkan sakinah, dipanggil ketenangan dalam jiwa dia, yang menyebabkan dia akan rasa aku ni masalah apa pun dalam hidup aku, bebanan apa pun yang sukar untuk aku lalui dalam hidup aku rasa ringan saja dengan Al-Quran yang menjadikan diri aku ni, menjadikan kehidupan aku ni gembira. Satu saya harap supaya siapa yang belajar dengan azan dan sebagainya ni, bila kita belajar Al-Quran ini, kita jangan berhenti dengan kita belajar tajwid saja, tetapi kita belajar untuk melagukan tarannum sama. Kemudian lepas pada itu kita belajar lagi untuk tadabbur sama. Yang menyebabkan akhirnya dalam hidup kita ni, kita tak terhenti dengan satu. Jangan. Kadang-kadang orang kita kan dia belajar mak idgham sejak muda sampai tua belajar mak idgham. Rugi pada diri dia. Dia kena dalam hidup dia kena cuba juga untuk dia belajar dalam hidup dia mentarannumkan, melagukan ayat-ayat itu. Sehingga kan hidup dia akan sentiasa nampak kegembiraan dan percahaya sepanjang masa dalam hidup. Kenapa? Kerana dia hidup dalam keadaan yang dia nampak bagaimana Al-Quran ini berjaya dia memiliki, dia berjaya untuk dia dapat mengecapi nikmat ini, nikmat kebahagiaan yang paling besar dalam hidup kita bila kita adanya Al-Quran Karim pada diri kita ni. Sementara kita berhadapan dengan fitnah akhir zaman, bila kita ada fitnah akhir zaman ni, tak bolehlah kita nak lalui fitnah-fitnah yang berada di akhir zaman ini kecuali dengan kita memiliki Al-Quran yang hebat dalam jiwa kita. Sehingga kan bila kita memiliki bacaan, hafalan, kemudian tarannum yang baik dan sebagainya, bila kita dah dapat benda-benda demikian, akhirnya kita akan jadi sebahagia-bahagia manusia di atas dunia. Kita bukan lagi mendapat secebis, tetapi kita mendapat sebahagia-bahagia hidup dalam hidup kita, dan kita akan rasa kenikmatan yang berterusan. Percayalah, bila kita masuk dalam kubur nanti, akan kedengaran ayat suci Al-Quran dalam kubur kita. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW pun ceritakan pada kita tentang bagaimana orang yang dengar suara dalam kubur. Bila dengar suara dalam kubur, dia sedang baca Al-Quran. Bila tanya orang dalam kubur dia buat apa dalam kubur, selain daripada dia solat, selain daripada dia berzikir, dia akan sentiasa membaca Al-Quran. Dia akan membaca kerana hidup dia atas dunia ni Ahlul Quran. Bila dia mati masuk dalam kubur pun, dia termasuk di kalangan Ahlul Quran, sehingga akan bercahaya kubur dia daripada Al-Quran yang dibaca sepanjang masa. Saya harap semua para penonton yang mengikuti rancangan ini mendapat nikmat ini insyaAllah dalam kubur nanti, dan termasuk dengan kita semua insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Masya-Allah. Okay, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Allah, saya kan sampai tak boleh nak tulis kan, saya dengar je. Betul-betul kena. Sebab tu bila kalau Ustaz cakap tu, saya akan membayangkan, masya-Allah, bila dalam kita alam kubur kan kita mengaji, bestnya. Itu best kalau kita betul-betul hidup dengan Al-Quran. Tapi kalau kita dalam dunia kita tak hidup dengan Al-Quran, agak-agak apa yang kita buat dalam kubur. Puan renungkanlah tuan-puan. Ya Allah, saya sangat suka bila Ustaz kata bila kita hidup dengan Al-Quran, hati kita makin tenang.
Dia kan tuan bukan cakap saja kan. Kadang-kadang saya kan bila ramai dengan pelajar yang memang mengadu rasa ya Allah Ustazah terima kasih Ustazah, mereka dulu mungkin tak pernah rasa kegembiraan sebegini. Sebab kata Ustaz bukan sekadar secebis tapi sebahagia-bahagianya Masya Allah. Dan bila saya rasa ya Allah ya Tuhan berilah kami kekuatan untuk kami terus sebarkan ilmu Al-Quran ni. Bila Ustaz kata tadi betul, jangan terus rasa selesa. Bila Ustaz kata dah habis tajwid, idgham, mat semua tu dah, lepas tu dah tak nak belajar dah. Sedangkan ilmu Allah ni Allah sangat luas tuan-tuan. Kita boleh taranum, kita boleh bertadabbur, terjemahan tu kita boleh kaji. Ada orang boleh kaji Al-Quran. Sebab itulah orang bukan Islam, dia kaji Al-Quran sampai tahap dia berjatuh cinta Al-Quran, siap masuk Islam. Masya Allah, hebatnya tuan-tuan. So dan ya Allah, saya itulah bila Ustaz kata tadi, bila saya sendiri yang baca pun rasa seronok tu betul. Saya memang ada guru yang umur dah 50 tahun dah. Daripada kecil dia memang masuk bertanding tilawah, belajar berlagu dan sebagainya. Bila dah berumur, walaupun guru-guru saya tu dah dimakan usia, tapi Masya Allah suaranya, bacaan Al-Qurannya, ya Allah, hai kita ni anak murid ni, ya Allah nak juga macam tu. So rasa macam nak jadi macam tu tuan-tuan. So punyalah nikmat dan bahagianya bila tengok orang yang betul-betul cintakan Al-Quran. Ya Allah ya Tuhan. So tuan-tuan apa pun tak ingat. Ustaz dia minta saya untuk kongsikan sedikit. Kita ada seorang pelajar kita punya pelajar yang daripada orang dia, yang mana saya kalau tak boleh kongsi? Yang kak tu ya Allah. Kita ada seorang pelajar yang memang mu'alaf lah, saya cakap dia yang mana ya? Okey, saya ingat. Ada seorang ni dia masih sekarang Kristian, beragama Kristian. Kan, tapi bila satu hari tu dia tengok live dia tengok live dan dia terjatuh cinta, Masya Allah, terjatuh cinta dengan live bacaan Al-Quran tadi dan menyebabkan dia PM Ustazah di sini kata Ustaz boleh tak ajar saya mengaji, sedangkan dia belum masuk Islam lagi dah rasa jatuh cinta. Masya Allah, saya jadi macam ya Allah, jadi macam yang kita ni, orang yang bukan Islam tu pun bersungguh-sungguh nak minta kita ajarkan, bantu dia nak belajar Al-Quran, yang kita ni memang dah Islam sejak lahir. Apa cerita? Apa cerita ya Allah ya Tuhan. Aku tepuk dada tuan-tuan, tepuk dada tanya diri ya Allah ya Tuhan. Saya takut lepas habis live ni pun tiba-tiba Allah jemput kita dalam keadaan tak bersedia. Ya na'udzubillah lah ya Allah, kalau boleh biar siap sedia. So kita nak bantu tuan-puan di mana anda boleh tekan link kat bawah, kita nak ajak tuan-puan sama-sama mainlah dengan saya, mainlah dengan tim Azlan insya-Allah. Dan kami memang setakat hari ni hampir dah, kalau saya sendiri bergelut dengan dunia Al-Quran ni daripada umur 4 tahun. Tuan-puan 4 tahun dengan ayah memang ajar, mak ayah tu memang Masya Allah. Tak tahulah nak cakap, memang hari-hari suruh ngaji lah. Sampai saya besar masuk tanding dan sebagainya, dah kahwin pun suami saya sendiri buat pusat Quran Masya Allah. So memang jiwa saya di situ. Pengalaman saya dalam nak membantu orang berumur ni Masya Allah, tak boleh nak cerita tuan-puan. Macam-macam cerita kalau nak saya cerita. So saya, apa pun isu anda, apa pun masalah anda kata, saya malu lah Ustazah, saya dah tua nak mengaji. Ya Allah, kami kat sini ada 83 tahun usia. Boleh je, elok je belajar mengaji. Yang paling muda pun ada 20 lebih. Muda lah kot, 20 lebih tu. Mungkin lebih kurang je rasa macam muda sangat. Malu lah dengan orang tua pula dah. So elok je, boleh je sebenarnya. Anda rasa macam saya ni memang benar lah seorang yang tak faham-faham kalau belajar mengaji. Ya Allah, insya-Allah. Setakat hari ni dengan kaedah yang kami dah keluarkan, alhamdulillah tuan-puan. Ni bukan cerita nak riak, tapi alhamdulillah, syukur sangat bila dengan kaedah asas Quran tu boleh bantu mereka yang tak boleh nak kenal huruf tu, tukar-tukar huruf tu, alhamdulillah boleh kenal. Yang jenis dulu bila dengan tajwid dia takut, tak mau mengaji. Sebab apa? Pening tak boleh nak hafal. Saya dah bertahun dah belajar mengaji, tak faham-faham. InsyaAllah, mainlah saya cuba bantu. InsyaAllah dengan apa yang Allah beri pinjam ni, dengan izin Allah, insyaAllah kita boleh bantu anda. Okay, anda boleh join saya dalam seminar Mengaji Express. Percuma je tuan-tuan. Ni kalau cerita pasal, kalau Ustazah Asma hari tu kami ada berlive macam ni, marah betul dia. Marah sebab manusia sekarang, bukan rakyat, umat Islam sekarang terlalu berkira. Nak belajar mengaji, berkira-kira. Kalau beli macam-macam tu elok je. Beli tu beli ni, tapi dengan Al-Quran, belajar agama semua berkira. Pencetus Umar Amin baru ni pun ada cakap pasal isu ni juga. So apa pun tuan-puan, anda boleh tekan link kat bawah, insyaAllah jumpa saya nanti dalam seminar Mengaji Express. InsyaAllah kita cuba bantu yang sebaiknya. Okay. So terima kasih sekali lagi pada Ustaz. Allah, seronoknya saya dengar. Dia macam terpana, tak sedar pun dah 9:30 lebih dah ni. Okay, so mungkin Ustaz untuk penutup ni, mungkin Ustaz boleh last Ustaz ada sedikit pesanan, kata-kata kata ialah nasihat. Ya Allah, biarlah kami ni jangan bertangguh-tangguh lagi. Ustaz dah bagi sanan, Ustaz boleh tutup dengan bacaan. Ustaz silakan Ustaz.
Ya, saya nak pesan kepada semua di kalangan masyarakat Muslim di Malaysia kita dan juga di sebelah Singapura dan juga di sebelah Brunei dan juga sebelah Indonesia yang memahami bahasa Malaysia kita ni, Selatan, Thailand dan sebagainya. Kalian jangan mati selagi mana kalian tak boleh baca Quran. Saya nak sebut demikian. Pastikan hidup kita ni, umur kita ni panjang-panjang sehingga kita tak mati-mati kalau kita tak boleh baca Quran. Kalau kita boleh baca Quran, barulah kita bersedia untuk kita menghadap depan Allah. Kerana kematian kita ini di hadapan kita tanpa Al-Quran Karim, kita akan menjadi penyesalan yang tak berkesudahan kepada diri kita. Paling-paling tidak kita kena baca kan dalam hidup kita. Baca berapa kali sehari, sebanyak mana kita makan. Kita makan berapa kali sehari? Kita makan 3 kali sehari kan? Maka kita mesti baca Quran 3 kali sehari juga. Kerana makan untuk jasad yang akan mati, manakala kita baca Quran untuk roh yang akan terus hidup. Sangat ada perbezaan yang besar yang Allah jadikan pada diri kita. Lama kita, kalau kita kerap makan, sangat makan lama-lama mati juga kita. Tapi kalau kita rajin baca Quran, lagi baca lagi hidup roh kita, lagi hidup jiwa kita. Dan Allah tak jadikan nyanyi bagi orang yang sentiasa hidup membaca Al-Quran. Kelebihan yang Allah jadikan. Kalau ada orang kata, saya jangan bagi nyanyi Ustaz, jangan bagi saya pelupa Ustaz, baca Quran banyak-banyak. Bila kalian baca Quran banyak-banyak dalam hidup kalian, Allah jadikan ingatan kalian hebat. Allah jadikan hidup kita ni tidak lagi dalam keadaan terumbang ambing. Kita tahu masa kita nak menghadap depan Allah. Kita tengok gambar-gambar berapa ramai ulama-ulama, orang soleh mati di atas ribaannya Al-Quran kan. Di saat mana dia sedang baca Al-Quran, kita tak cemburu ke untuk menjadi bagaikan mereka yang bibir-bibir kita sentiasa melagukan kalimah-kalimah dunia dibandingkan dengan kita membicarakan ayat-ayat cinta Allah pada bibir kita. Mana kita nak dalam hidup kita? Kita biarkan bibir kita berbicara dengan benda-benda yang tak ada manfaat pun pada diri kita. Lebih baiklah kita bercakap tentang satu benda yang ada manfaat. Sebab itu Rasulullah SAW ajar kepada kita, jangan kamu ingat alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif satu huruf, lam satu huruf, mim dan satu huruf. Rasulullah kata, setiap kali mana kamu sebut alif lam mim, Allah tulis 10 kebaikan, 10 kebaikan, 10 kebaikan. Alif lam mim, 30 kebaikan yang Allah sediakan pada kita. Maknanya gambaran bagaimana beza kan dengan kita bercakap tentang hal dunia, dengan kita bercakap tentang hal akhirat dalam hidup kita. Jadi sahabat-sahabat yang sentiasa dalam kehidupan kita ini, yang kita sekarang ni Allah jadikan ujian yang banyak, ujian yang sukar dalam kehidupan kita ini, maka ambillah peluang waktu mana sahabat kita Pertubuhan Azdan yang buat pengajian percuma, kemudian buka ruang dan mengajak seramai mungkin di kalangan masyarakat ini untuk membaca Al-Quran. Saya mengadu-ngadukan, moga-moga Allah menambahkan ganjaran yang baik pada Pertubuhan Azdan dan juga ustazah dan juga ustaz yang sentiasa tak jemu-jemu dalam menggerakkan kerja-kerja yang soleh sebegini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan rakyat Malaysia kita di satu hari nanti semua di bibir-bibir mereka membaca ayat suci Al-Quran kan. Dan sehingga kan di kalangan mereka rasa seronok. Kita dengar dalam rumah dengan keriuhan Al-Quran. Kita dengar anak-anak yang kecil berkejaran dengan ayat suci Al-Quran kan. Kemudian dalam masyarakat kita, semua orang-orang tua yang duduk di kedai kopi pun dengan ayat suci Al-Quran kan. Mereka berbicara tentang ayat suci Al-Quran kan, yang indah dalam kehidupan kita yang sementara ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan yang terusan. Mari kita sama-samalah mengaminkan sikit doa yang saya baca sikit. Mudah-mudahan dia akan mendapat manfaat untuk kita bersama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhihaba humumina wa humumina. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة
ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله منكم. Allahu Akbar, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz atas bacaan doa dan kata-kata nasihat pesanan Allah. Saya sebenarnya memang banyak ceramah Ustaz, saya memang suka perkataan Ustaz sebut, jangan mati selagi tak boleh baca Al-Quran. Betul, kami guna Ustaz, kami guna, memang kami ambil perkataan itu supaya Allah gerakkanlah hati masyarakat ni. Allah, biarlah mereka sedar belajar Al-Quran itu penting, wajib sebelum nak meninggal ni. Ya Allah, jangan mati. Siapa yang boleh jamin, yang boleh jamin dia tak mati-mati? Cuba bayangkan, ya Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Saya tak tahu nak kata, saya memang setiap kali saya dengan Ustaz, saya memang kata pegun Ustaz. Walaupun saya host, saya jadi macam tak saya jadi penonton je nak dengar. Allahu Akbar. Okey, apa pun terima kasih sekali lagi pada kedua-dua panel kita malam ni. Allah atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat untuk akhirat, bekalan akhirat kita tuan-puan. Dan saya harap, dan saya sentiasa minta tuan-puan untuk share apa poin yang anda dapat, apa ilmu yang anda dapat. Moga-moga sahabat-sahabat yang join kita, anda boleh share lagi dengan anak-anak isteri anda apa yang kita belajar malam ni, insya-Allah. Okey. So sekali lagi terima kasih kepada kedua-dua panel kita. Saya nak jemput tuan-puan dalam seminar Mengaji Express. Anda tekan link tu, insya-Allah, ataupun nombor telefon yang ada dekat bawah ni. Nombor telefon ni anda boleh ambil, anda boleh WhatsApp, anda boleh call Ustazah. Sebaiknya WhatsApp, call takut kena serbu nanti jenuh juga tu. WhatsApp, insya-Allah nanti mereka bantu tuan-puan untuk join dalam seminar Mengaji Express, insya-Allah. Okey. So anda kalau nak kami bantu dalam kelas asas saya buta huruf apa semua tu tak apa. Tekan dulu link tu, insya-Allah nanti kami bantu anda dengan baik. Okey. So tuan-tuan, itu saja untuk malam ni. Sekali lagi tahniah untuk anda yang sangat komit daripada pukul 8 tadi sampai pukul 9.30 ni, masya-Allah. Sangat terbaik. Okey. So itu saja tuan-tuan, nanti ada rezeki kita jumpa lagi. Kita tangguh dengan tasbih kafarah surah Wal-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin, insya-Allah. Jaga diri baik-baik, doa sentiasa minta Allah jaga kita, lindung kita. Okey? Jaga Al-Quran, insya-Allah. Okey? So itu saja, nanti kita jumpa dalam seminar Mengaji Express. Saya tinggalkan tuan-puan dalam jagaan Allah dengan nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom.